Sebelum bulan Ogos 2020, Yayasan Pillar telah banyak menyumbang bakul-bakul makanan atau Friday Food Baskets kepada ratusan keluarga asnaf di Sarawak dan di negara Uzbekistan, Indonesia, Cambodia, Turki, Lebanon dan Bangladesh. Tetapi kebelakangan ini mulai bulan September, setiap keluarga yang kita kunjungi, kita nampak keperluan makanan susah nak dipisah daripada keperluan hidup asas seperti rumah yang selamat didiami, bekalan air, bekalan elektrik dan tandas di setiap rumah. Tinjauan Yayasan Pillar ke beberapa rumah keluarga asnaf menunjuk keperluan asas ini hanya satu impian. Siri ini kita ambil contoh Puan Rokiah binti Teng dan keluarga Rezan Bujang di Kampung Bintawak. Mau dicek kerja juga tu. Ada dapat bantuan dari kerajaan, dari pemerintah? Ada anaknya petik bajikan dengan dengan apa nama bantuan. Oh ada lah, setiap bulan ada lah. Tapi nak bantuan hujung hasilan baru ada. Oh belum lagi lah. Okey, ada kita ada minta lah. Ada nyempul dah. Dah cukup lah ke belanja banyak ni yang cukup nak. Berapa dia beri? Minimal 200 wanita 200 Oh, 2,5. Patutnya projek rumah tuan tu dari dengan Patutnya lah. api air. Oh. Tapi dari start di Polah, si pernah ada api air. Dengan dia macam Ya, kami pernah melapor di tempat sini yang kita okey. Ras bajikan lah. bajikan dengan apa nama jabat daerah. Dapat daerah. belum masak lah api air. Setidaknya pun terkejut. Tidak ada api air kan rumah tu. Oh sebelah tu jangan ada. Dorong memang dia ada. Kan dia kuat perempuan nak dengan bawa jiran. Oh. 2 bulan, 4 bulan. Beban dan nyala. Banyak. Ya. Ya. Beban jiran. Oh lama tu. Sekarang ke situ. Amak dah ni. Lebih 10 tahun. Oh makin nak api air. Nanggung bau. Air aja. Tidak semua. Banyak banyak kita ada lagi. Malah mungkin ini je. Makin lilit. Macam lilin ada lampu di bawah pisan. Oh makin lilit. Berapa tahun makin lilit? Berapa tahun dia tak makin lilit? Apa? Semenjak rumah tu 5 Dah tahun. lama tu dah makin makin lampu lampu sebelah. Aku sudah. Pakai bateri ada duit dia naknya. Yang full setting. Rokiah binti Teng berumur 69 tahun, seorang balu, duduk sendirian di Bintawak Ulu 20 tahun dalam keadaan rumah berdinding plastik, lantai papan buruk, boleh roboh bila-bila masa, bumbung zinc buruk berkarat dan amat membahaya jika jatuh. Dia seorang pencuci pejabat sebelum ini. Puan Rokiah menggunakan lilin waktu malam selama 18 tahun. 2 tahun kebelakangan ini, Puan menggunakan lampu suluh waktu malam. Dan dalam 20 tahun juga, Puan Rokiah sentiasa meminjam tandas jiran untuk membuang air. Bayangkan, bila malam ribut petir, Puan Rokiah terpaksa berjalan keluar rumahnya untuk menggunakan tandas jiran. Sumbangan RM250 sebulan hanya cukup untuk makan. Sumbangan air adalah ihsan daripada jirannya. Assalamualaikum.
Okay, kita ada minta bantuan lain tak dari kerajaan selain daripada jabatan kebajikan? Ada. Ya, Cik. Dah bantu lah Cik Indah. Belum ada. Spending lah. Siapa jalan terus ke kita? Apa anggota badan yang kita nampak berat? Tangan aja lah. Jadi? Kaki nang Dapat pada tapi ujung jari lah. Ya, ada spending. Tapi ada terapi tak? Ada terapi tak? Tapi ada punya sikit. siapa dah. Ya, tapi macam oh. Yang pun kaki pun doktor dah tinggi sebelah. Sama rata gitu. Tapi air free ke? Sedar bayar. Berapa kali sebulan api air sia banyak juga api dia pun kami kongsi lemak ni nampung lah nampung lah kat balance ni kita makan lah Sebuah keluarga asnaf yang Yayasan Pilar sempat juga kunjungi ialah Pondok Rezan Bujang di Kampung Bintawak. Rezan Bujang berumur 39 tahun, pernah bekerja sebagai buruh am di KOF. Tiada bantuan lain selain daripada Jabatan Kebajikan 350 sebulan. Rezan lumpuh separuh badan dan amat memerlu bantuan untuk mandi dan ke bilik air serta bertukar pakaian. Isterinya Rafidah binti Mahmud berumur 34 tahun, suri rumah tangga dan menjaga suami dan 3 orang anak sepenuh masa. Elektrik dan air ditanggung oleh ibu Rafidah yang duduk sebelah rumah. Anak mereka semuanya bersekolah. Ini bermakna RM350 sebulan untuk keluarga 5 orang. Seorang hanya dapat berbelanja RM2.33 sehari untuk makanan dan keperluan asas. Keluarga ini walaupun bertarung dengan kepahitan hidup harian sentiasa nampak ceria. Itulah artinya bersyukur. Mereka reda. Walau bagaimanapun, kepahitan hidup dan beban seharian seperti ini harusnya diperjuangkan oleh mereka yang diberi amanah dan diberi tanggungjawab. Mereka ini mengundi wakil rakyat dengan penuh harapan dan keyakinan hidup mereka akan dibela. Tetapi, bagaimana jika pakcik ketua kampung yang dipilih seolah-olah buta huruf dalam membuat laporan atau mengambil laporan daripada masyarakat sekeliling di bawah jagaan beliau? Keluarga Rizan sudah bertahun-tahun bermestautin di Kampung Bintawak Ulu, Putrajaya. Puan Rokiah juga sama. Beliau menjalani zaman dewasanya di Kampung Bintawak Ulu. Program Yayasan Pilar membantu masyarakat asnaf bersiri. Akan menyusul, Yayasan Pilar akan berkongsi beberapa lagi kisah pahit, duka, lara beberapa keluarga asnaf dalam bandar yang terpinggir dan terabai. Jika anda tidak keberatan, bantulah mereka melalui program kongsi bersedekah Yayasan Pilar.